Topik yang kita bicarakan pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, merupakan sebahagian daripada perbincangan akidah yang terpenting. Mungkin sebelum ini kita melihat bila berkata dan berbicara tentang akidah, kita bercakap tentang konsep ketuhanan berkaitan dengan beriman kepada Allah, tentang tauhidnya, tauhid rububiyah, uluhiyah, al-asma' was-sifat, beriman kepada para malaikat, beriman kepada al-kitab, beriman kepada para nabi dan rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar. Itu mungkin perbahasan yang biasa kita dengar. Tapi pada malam ini kita didatangkan dengan satu topik berkaitan dengan mentaati pemimpin. Topiknya pun akidah mentaati pemimpin, membawa maksud bahawasanya isu tentang kepimpinan, isu tentang pemerintahan adalah sebahagian daripada isu akidah. Buktinya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila para ulama yang membahaskan ataupun yang menyusun kitab-kitab yang besar seperti Al-Imam Al-Bukhari, seperti Al-Imam Muslim, meletakkan hadis-hadis berkaitan dengan pemerintahan, berkaitan dengan mentaati pemimpin di bawah topik akidah, di bawah tajuk akidah. Bahkan di sana terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang sesiapa yang menanggalkan tangannya daripada mentaati pemimpin, mata mitatan jahiliyah, dia akan mati dalam keadaan mati jahiliyah. Maknanya isu mentaati pemimpin, isu mentaati pemerintah bukan isu yang kecil, ia isu yang besar. Ini bukan soal nak dikaitkan dengan parti politik mana-mana, tidak. Kita nak bercakap asas perbincangan tentang mentaati pemimpin, satu juzuk daripada perbincangan akidah. Maknanya ini kecil ke besar? Besar, bukannya kecil. Kerana itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, la tasubbu umara'akum wa la taghushuhum wa la tabghiduhum wasbiru wattaqullah wasbiru fa innal amra qarib. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim di dalam kitab beliau As-Sunnah, dinilai kedudukan hadis ini oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab beliau Zilalul Jannah fi takhrij As-Sunnah Ibn Abi Asim. Kata beliau, sanadnya jayyid, yakni hadis ini merupakan hadis yang dikategorikan sebagai hadis yang diterima, sahih. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maksud hadis ini, kata Nabi, jangan sama sekali kamu cerca, hina pemimpin-pemimpin kamu. Tadi Al-Fadhil Ustaz Rasul ada topik khusus dalam kitab beliau membahaskan tentang larangan penghinaan ke atas pemimpin. Bererti tuan-tuan dan puan sekalian, kita dituntut memuji pemimpin, kita dituntut mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Tapi kita kena ingat, kita bukan memuji kemaksiatan, kita bukan memuji kemungkaran, kita bukan memuji kesalahan dan kesilapan. Kita memuji kebaikan mereka, kita memberikan pengiktirafan kepada kebajikan mereka. Mereka memberi sesuatu kepada kita, kita susuli dengan ucapan terima kasih contohnya. Sebagaimana yang diajar didik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jazakallahu khairan, moga Allah memberikan kepada kamu kebaikan, ucapan contohnya kepada mereka. Kita doakan doa-doa kebaikan untuk mereka, doa agar mereka mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, doa agar mereka mempraktikkan Islam dalam kehidupan mereka, doa agar mereka beramal dengan agama ini, doa agar mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Segala bentuk doa kebaikan. Bukan kita doa bagi pecah perut, bukan kita doa bagi mati, bukan kita doa bagi hancur, bukan kita doa bagi mampus dan sebagainya. Minta maaf saya guna perkataan tu, mampus tu perkataan agak kasar sedikit, tapi ia biasa di sebelah utara. Ini saya kena sebut, saya ikut orang salah faham.
Kita kena doakan kebaikan. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, ini adalah ciri-ciri ahlu sunnah. Disebut, mungkin sebentar tadi Al-Fadhil Ustaz Rasul juga menyebut bagaimana Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau yang agung, Syarhus Sunnah. Ini imam-imam ni bukan saya ambil imam-imam hari ini. Ulama-ulama hari ini saya petik, dan Ustaz Rasul tadi kebanyakan yang memetik ulama-ulama terdahulu, kurun kedua, ketiga, keempat hijrah, hampir 1000 tahun dulu. Tuan-tuan dan puan sekalian, mereka yang dekat dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hampir dengan penghayatan as-sunnah. Kata Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah yang membahaskan tentang ciri-ciri akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kata beliau, ciri-ciri Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah mereka yang bercakap perkara yang baik tentang pemimpin mereka. Mereka yang mendoakan kebaikan untuk pemimpin mereka. Adapun ciri-ciri ahli bid'ah adalah mereka yang sentiasa berkata buruk kepada pemimpin mereka dan mendoakan keburukan untuk pemimpin-pemimpin mereka. Sebab itu kata Nabi, la tasubbu umara'akum, jangan kamu cerca pemimpin-pemimpin kamu. Kata Nabi, wala taghushuhum, jangan kamu tipu mereka, jangan kamu memperdayakan mereka. Kelentong-kelentong tak boleh. Dengan pemimpin kita kena cakap betul, berterus terang, bercakap benar. Kata Nabi, wala tabghiduhum, jangan kamu memarahi dan membenci mereka. Tuan-tuan, membenci orang yang ada kuasa apa guna? Orang yang ada kuasa, tuan-tuan dan puan sekalian, ya, kita kena benci kalau dia buat kemungkaran, benci pada hal mungkar yang dilakukan. Tapi membenci, tuan-tuan dan puan sekalian, membenci secara mutlak, aku benci, tak boleh tengok muka dia, tengok muka bahasa nak ludah, tengok muka bahasa nak tampar, tak boleh. Meluat tengok muka dia, tak boleh. Tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada bersikap sedemikian. Kalau dia pelaku maksiat sekalipun, seperti yang dibacakan di dalam hadis sebentar tadi, ataupun athar sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in tentang bagaimana sikap komunikasi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dengan Hajjaj bin Yusuf, panglima tentera Muslim yang zalim, kejam, membunuh, sehingga membunuh sahabat Nabi. Tapi bila mereka berkomunikasi dengan Hajjaj, tak bagi cerca, tak bagi maki, suruh cakap baik-baik. Bila Hajjaj datang ke Makkahul Mukarramah, mereka menjadikan Hajjaj sebagai imam, mereka menjadi makmum kepada Hajjaj, walaupun Hajjaj membunuh sahabat Nabi. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang saya cuba nak ceritakan di sini berkenaan dengan jangan kita membenci ni, tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena faham konteks benci. Benci dalam erti kata kepada kemaksiatan yang dilakukan, itu wajib kita benci. Tetapi tanggalkan ketaatan, tidak memberi ketaatan, itu satu hal yang dilarang. Kita taat, wajib taat dalam hal-hal kebaikan yang dia suruh dan dia perintah. Sebab kita yakin pada hari ini pemimpin kita tak pernah perintah kita buat maksiat, kamu semua kena minum arak, tak ada. Walaupun mungkin ada di sana pemimpin yang melakukan kemaksiatan, tapi dia tak ajak kita, jom join sekali. Kalau dia ajak jom join sekali, pada ketika itu kita menolak, tidak memberikan ketaatan pada ajakannya. Yang itu kita kena faham, tuan-tuan dan puan sekalian, konteksnya. Kemudian lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasbiru, bersabarlah kamu. Sebab Nabi tahu, kita bila kita melihat contoh kemungkaran, kesilapan, kesalahan pemimpin, kita berasa benci. Tapi Nabi suruh sabar. Suruh sabar, duk menengung ke? Dah. Kita menegur, memperbetulkan, menasihati mereka. Islam ajar kaedah menasihati dan menegur. Islam bukan suruh maki hamun. Tadi Al-Fadhil Ustaz Rasul membawa beberapa peristiwa-peristiwa di zaman sahabat Nabi, kaedah mereka menegur pemimpin. Tuan-tuan dan puan sekalian, bukan dengan maki cerca, terbuka, terang-terangan, sesuka hati, tidak. Tuan-tuan, dia ada kaedah dia. Seperti mana kita ibu dan bapa di rumah, kategori ibu dan bapa di rumah, mereka adalah pemimpin di rumah mereka. Jadi bila anak nak tegur, tegur ikut juga kan?
Apa ni bapak ni? Tak cerdik lah. Bodoh, lepas tu pergi cerita dekat orang keliling. Mak dia dan bapak dia akan kata, awak pergi cerita kat orang, bagi tahulah dekat mak, bagi tahulah dekat bapak apa yang bapak buat salah. Nampak? Itu pemimpin di rumah yang menjaga anak 2 orang, 3 orang. Ini pemimpin yang di bawahnya 27 juta rakyat. Nak dengar semua. Kawan tu kata yang ni, kawan tu cakap yang ni, kawan tu cakap yang ni. Jemah pening dia tu, tuan-tuan sekalian. Kemudian kata Nabi SAW, bila kita bersabar, kita ada tindakan menasihati berdasarkan kemampuan kita. Siapa yang mampu macam ni, buat macam ni. Siapa yang mampu tulis sampaikan kepada pemimpin. Siapa yang mampu berjumpa langsung, jumpa langsung. Siapa yang mampu SMS kepada dia secara langsung, agar dia tak kecil hati. Kemudian kata Nabi lagi, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud Nabi SAW, daripada awal Nabi sebut, jangan kamu cerca pemimpin kamu, jangan kamu tipu mereka, memperdayakan mereka, jangan kamu marah kepada mereka, danlah kamu bersabar tentang ataupun tekanan-tekanan yang mereka timpakan ke atas kamu. Dan kemudian Nabi susuli dengan bertakwalah kamu kepada Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa maksud takwa, hubung kait takwa dengan arahan Nabi sebelum itu? Menunjukkan tuan-tuan dan puan sekalian, di sana ada hubungan langsung antara mentaati pemimpin, larangan mencerca pemimpin, larangan tipu pemimpin, larangan memperdayakan marah maki pemimpin, hubungan langsung dengan ketakwaan kepada Allah. Takwa kepada Allah, saudara sekalian. Ia termasuk dalam usaha amar ma'ruf nahi munkar. Dan kata Nabi SAW, fa innal amra qarib, sesungguhnya urusan itu dekat. Ulama menjelaskan yang diartikan dengan urusan itu dekat, maksudnya kiamat itu dekat, perubahan itu dekat, transformasi itu dekat dan sebagainya. Wallahu a'lam.